Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Ogos bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Amsyah Zamani. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Geng motosikal serang Pandan Indah. Juga sistem pembayaran tol terbuka guna kad debit bermula esok. Perselisihan faham membabitkan kumpulan motosikal menjadi punca pergaduhan di sebuah restoran di Pandan Indah, Ampang semalam. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata 7 lelaki berusia lingkungan belasan tahun hingga 20-an ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil menyalurkannya kepada pihak polis. Terdahulu, tular rakaman video sekumpulan lelaki bertindak agresif dengan merusuh di sebuah restoran di Pandan Indah malam tadi. Difahamkan, kejadian sekitar jam 10 malam itu membabitkan dua kumpulan lelaki dipercayai berkumpul di kedai berkenaan sebelum berlaku pergaduhan. Mahkamah Session Johor Bahru menangguhkan prosiding fakta dan hukuman terhadap kes pengasuh taska yang didakwa bertindak cuai menyebabkan kecederaan fizikal terhadap dua bayi Mac lalu. Perkara itu disahkan Peguam Syufri A. Samad yang mewakili tertuduh Nurul Syahira Ashikin Sulaiman, 28 tahun. Menurut Syufri, penangguhan prosiding kes itu ke 15 Ogos depan berikutan Hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim yang mendengar kes berkenaan dilaporkan sedang menerima rawatan di hospital. Pada 21 Mei lalu, tertuduh yang mempunyai pemeliharaan terhadap seorang bayi perempuan berusia 11 bulan dan seorang bayi lelaki 9 bulan mengaku bersalah bagi dua pertuduhan bertindak cuai dengan cara yang mungkin akan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap bayi tersebut. Bagi dua perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31 Fasal 1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Pada 15 Mei lalu, tular di media sosial video berdurasi 48 saat dan 39 saat memaparkan seorang wanita mengasari seorang bayi. Malah wanita yang kelihatan marah kerana bayi itu menangis turut meniup muka bayi terbabit sehingga menyebabkan bayi itu seperti sukar bernafas. Generasi muda wajar mencontohi ketegasan dan integriti yang dipamerkan mantan Timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman dalam memimpin negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dua sifat itu perlu tersemat di dalam jiwa semua anak muda kerana mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab penting untuk menyelamatkan negara. Satu aspek lain yang harus kita pelajari ialah soal integriti dalam politik. Bagaimana mampu kita lahirkan di generasi sekarang ini orang yang tumpuannya itu semata-mata untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Bagaimana kita lahirkan generasi termasuk anak-anak muda yang terpahat dengan prinsip yang sama, iaitu sama-sama membangun, menolak kebejatan sosial, rasuah dan penyelewengan serta penyalahgunaan kuasa. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis memperingati negarawan Allahyarham Tun Dr. Ismail Al-Haj Tonggak Perpaduan Negara di Dataran Merdeka. Majlis bertujuan untuk mendidik generasi muda mengenai sumbangan Dr. Ismail dalam membangunkan negara ini. Lebuhraya Kuala Lumpur Putrajaya Max menjadi yang pertama melaksanakan sistem pembayaran tol terbuka atau SPT menggunakan kad debit atau kad kredit bermula esok. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata kemudahan itu sekaligus memberikan alternatif baru serta kemudahan kepada pengguna dalam proses pembayaran tol
berbanding kaedah sedia ada seperti Touch and Go, Smart Tag dan identifikasi frekuensi radio RFID. Maju Expressway Sendirian Berhad MESB, syarikat konsesi Lebuh Raya Max antara 12 lebuh raya terawal yang akan melaksanakan sistem SPT yang mana pengujian sistem sudah bermula pada Julai lalu. Katanya ia bagi memastikan kesediaan dan kelancaran pelaksanaan operasi selaras dengan piawaian ditetapkan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Jangkaan pelaksanaan pada hujung bulan September lah di 12 lebuh raya. Mengapa mengambil masa? Kerana perlu diuji dulu, diperhalusi, barulah kita buka supaya pengguna jalan raya lebuh raya ini tidak akan menghadapi masalah dan juga masalah keselamatan ataupun keselesaan. Di sini penduduk Tendong mahu internet laju dan air. Masih bersama berita Al-Hijrah, Barisan Nasional BN Kelantan yakin setakat ini 16 kerusi akan dimenangi mereka pada PRN 12 Ogos. Setiausanya Datuk Mat Alwi Cik Ahmad berkata ia termasuk 8 kerusi yang disandang mereka dapat dikekalkan. Dan memang ada perebutan dalam PAS sehingga kita boleh tengok diakui sendiri oleh Setiausaha Agong yang melarang PAS membuat kenyataan-kenyataan terbuka mengenai masalah dalaman mereka. Setakat hari ini, saya boleh sebut Barisan Nasional PH, gabungan kita ini confident insya-Allah kita boleh pertahan 8 kursi dan kita boleh tambah lagi 8. Insya-Allah 16 kursi. Setakat hari ini kita boleh dapat 16 kursi. Dan kita mengharapkan gabungan kita 14 kursi daripada PH itu dia boleh dapat separuh dan dia boleh mempercukupkan untuk kita mengadakan perubahan untuk negeri Kelantan. Beliau berkata demikian dalam sidang media harian BN di bangunan UMNO Kota Baru. Mengulas lanjut, Datuk Mat Alwi berkata angin perubahan di negeri itu dapat dirasai melalui sambutan yang menggalakkan pada siri ceramah yang diadakan oleh gabungan BN dan Pakatan Harapan PH selain program-program yang diadakan juga turut meriah dihadiri terutama melibatkan pengundi muda. Beliau yakin BN dapat mengekalkan 8 kerusi miliknya selain tambahan 8 kerusi lagi termasuk di Dun Jelawat dan Melur. Mat Alwi juga berharap PH dapat memenangi sekurang-kurangnya 7 kerusi daripada 14 kerusi yang ditandingi bagi membolehkan gabungan tersebut membentuk kerajaan di Kelantan dengan majoriti mudah memenangi 23 kerusi daripada 45 kerusi yang dipertandingkan. Untuk PRN di Kelantan, BN bertanding di 31 kerusi, manakala PH bertanding di 14 kerusi. Tidak dapat belajar secara atas talian kerana capaian internet yang lemah. Itu antara keluhan yang diluahkan kebanyakan penduduk di Dun Tendong, Pasir Mas, Kelantan. Jelas mereka capaian internet laju hanya boleh dicapai di jalan besar sahaja dan isyarat semakin hilang apabila masuk ke dalam kawasan kampung. Wartawan Hanisa Hasanuddin mendengar keluhan rakyat. Apabila masuk ke dalam kawasan kampung di Dun Tendong, tiada menara komunikasi kelihatan. Ia jelas memberikan masalah kepada penduduk setempat yang terpaksa menggunakan internet untuk bekerja atau belajar. Bagi seorang penduduk kampung Resak Tendong, dia amat berharap agar wakil rakyat bagi Dun tersebut dapat menyelesaikan masalah internet yang sudah lama berlaku di Dun berkenaan. Ia sedikit sebanyak menyukarkan tugasnya sebagai seorang guru yang memerlukan capaian internet laju dalam kehidupan sehariannya. Memang masalah rumah saya ni, internet memang tak boleh. Anak-anak belajar pun dia pakai apa tu yang kecil tu. Panggil apa dah. Jadi masa anak saya belajar dekat UMT, itu memang line slow. Lepas tu saya sebagai guru pun selalu nak guna internet lah. Abang-abang anak saya tu memang sukalah bagi saya kat rumah ni nak buat kerja-kerja sekolah.
Dalam isu yang berlainan, Don Tendung juga mempunyai masalah bekalan air yang sering terputus. Masalah tersebut bermula sejak tahun 2019. Lebih teruk, penduduk memaklumkan bahawa mereka kini hanya bergantung kepada air boring kerana bekalan air sudah terputus dalam tempoh yang lama. Tahun 2019 tu dah ada, kadang ada, kadang tak ada. Dulu dia ada pukul 11, kadang ada. Malam tu kadang tak ada. Kadang-kadang malam besok tu pukul 1 tu ada. Kau terus tak ada sampai petang. Gitulah. Kadang-kadang sampai sekarang ni tak ada langsung. Boring. Satu orang 2,000 habis. Makcik pergi tapi air busuk. Rata-rata penduduk berharap selain masalah internet, masalah bekalan air dan banjir akibat sistem perparitan yang tidak efektif dapat diselesaikan pasca pilihan raya negeri PRN Kelantan nanti. Prihatin dengan masalah yang dihadapi penduduk Tendung, calon dari Barisan Nasional BN, Nur Hariri Muhammad Nur, tekad untuk menamatkan kesusahan penduduk. Terutamanya isu capaian internet yang menjadi satu keperluan bagi anak muda untuk belajar secara dalam talian. Memang betul seperti yang kita dengar tu, masalah internet, capaian bagi telekomunikasi di sini, terutamanya di Kampung Kocang ini memang sangat-sangat teruk sebenarnya. Dan saya berharap melalui kementerian yang kita ada, Kementerian Komunikasi, mungkin boleh memberi perhatian yang lebih kepada negeri Kelantan ini, khususnya dalam Don Tendung dan juga Pasir Mas ini. Bagi penyandang kerusi Don Tendung, Rozi Muhammad dari Perikatan Nasional PN, beliau akan lebih fokus selesaikan isu bekalan air di Don tersebut. Jelasnya beberapa cadangan penyelesaian jangka panjang telah dilaksanakannya bagi memastikan isu berkenaan selesai. Program ataupun projek yang dibuat oleh kerajaan negeri, ia juga memberi faedah yang besar kepada Don Tendung ini sendiri. Sebab laluan dan juga pipe yang disalurkan melalui tangki yang sedia ada di Tendung ini, iaitu tangki Tendung, juga dia boleh menyimpan air dan kita boleh mengambil sumber air daripada loji Keladua. Ini untuk jangka masa panjanglah. Don Tendung N11 menyaksikan pertembungan 3 penjuru melibatkan calon BN Nur Hariri Muhammad Nur, calon PN dari Parti PAS Rozi Muhammad serta calon bebas Datuk Seri Suzainal Adnan Syukri. Hari ini saya ke Don Tendung N11 di mana tadi saya berkesempatan untuk mendengar keluhan beberapa penduduk tempatan mengenai keresahan mereka di sini. Dan diharapkan mana-mana calon yang dipilih untuk menjadi wakil rakyat bagi Don ini dapat menyelesaikan segala isu yang terdapat di sini. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Selepas ini, peniaga Pasar Payang mahu sebumbung. Kami tidak berasa selamat mendiami kawasan ini. Itu antara luahan penduduk Taman Delima Rantau apabila proses baik pulih tanah runtuh di tebing sungai tergendala. Lebih menyedihkan apabila barangan membaik pulih tanah runtuh itu dibiarkan sekitar kediaman mereka. Abdul Rahman Kunyu yang sempat ke kawasan itu ada laporannya. Bagi penduduk setempat, tiada kata-kata yang boleh diungkapkan kerana projek membaik pulih mengambil masa yang sangat lama. Keadaan di tepi sungai itu menjadi lebih bahaya hari demi hari. Kediaman mereka tidak selamat kerana laluan sempit dipenuhi penghadang konkrit menyebabkan jalan itu sukar untuk lalu. Macam ni juga. Sama tanah runtuh, orang tak boleh lalu sini, kereta pun tak boleh masuk. Itu rumah pun nanti boleh japa, boleh. Kita selalu tengok dalam TV, mana-mana sungai, tepi sungai itu rumah semua runtuh. Begitu boleh jadi. Selamat memang apa tak selamat lah. Tapi takut dia banjir saja, dia naik kan. Itu taman semua kena, itu saja. Kita sebagai penduduk memang harap-harap dia kena selesai juga kan. Dengar-dengar pun ada yang runtuh lah, itu rumah depan kan. Agak bahaya lah bang. Kalau dibiarkan je tu bahaya lah bang. Sebab pada selalu jadi musim hujan bang. Air sungai naik apa semua. Dia akan terjadi terhakis lah. Buat perubahan lah. Buat apa?
struktur tu orang kata apa? Kira kukuh sikit lah. Bila hujan pun tak terhakis lah bang. Mereka mengharapkan calon yang memenangi kerusi di sini ada jalan penyelesaian yang terbaik bagi memastikan kejadian tanah runtuh itu tidak semakin buruk dan dipercepatkan proses membaik pulih tebing sungai itu. Hampir berbulan-bulan masalah tanah runtuh ini seakan tiada solusi dan apa yang lebih merisaukan, kawasan kependudukan di sini apabila hujan melanda dan mereka merasakan struktur tanah di sini tidak selamat dan mereka ditinggalkan dengan tembok-tembok pembinaan di sekitar kawasan rumah mereka dan perkara ini sememangnya mengancam keselamatan kawasan kependudukan ini. Laporan Abdul Rahman Kunyo untuk Berita Al-Hijrah. Calon dari PH dan PN bagi DUN N42 Meru dilihat senada apabila membawa isu permasalahan banjir kilat yang sering melanda kawasan tersebut dalam kempen pilihan raya masing-masing. Calon PH Mariam Abdul Rashid berkata isu banjir di kawasan Meru akan cuba diatasi dengan beberapa penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Itu saya kata tindakan jangka pendek ialah selenggara longkang-longkang saliran-saliran yang di kawasan Meru. Kedua ialah mengenal pasti kalau ada tapak untuk pembinaan kolam tanahan. Ketiga ialah melalui Kerajaan Negeri Selangor lah. Kalau ada lagi inisiatif-inisiatif untuk kita menangani masalah banjir di Meru ini. Sementara itu, calon dari Perikatan Nasional Hasnizam Adham pula berkata penyelenggaraan sistem perparitan perlu dipantau bagi mengurangkan risiko banjir kilat daripada berlaku. Saya akan tengok balik tentang penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan ni pada saya dia ada diselenggara tapi kita tak tahu sejauh mana penyelenggaraan itu menepati dia punya KPI. Dengan Perikatan Nasional yang ada di peringkat akar umbi masyarakat dia, saya yakin mereka-mereka ini kalau bersama saya mereka akan menjadi mata dan telinga akan membantu saya untuk memantau. Menurutnya lagi, beliau juga akan memastikan projek kolam takungan banjir yang dirancang dapat dilaksanakan dengan kadar segera bagi mengatasi permasalahan banjir di Meru. Selain itu, kedua-dua calon ini juga merancang menyediakan fasiliti dan kemudahan riadah kepada anak-anak muda di Meru serta memastikan kemudahan awam sentiasa diselenggara bagi keselesaan dan keselamatan masyarakat. Sementara itu, pengundi yang ditemui turut mengharapkan permasalahan banjir ini akan dapat diselesaikan oleh calon yang akan memperoleh kemenangan pada pilihan raya nanti. Saya mengharapkan pada calon yang akan datang ni yang menanglah ya, yang menang. Saya harapkan dapat mengatasi isu-isu utama yang berada dekat Meru ni lah. Terutama daripada saya kecil ni sampai ke saya ke dewasa dah ni, dah tua dah cakap lah ya. Banjir ni memang nombor satu lah dekat Meru ni. PRN Selangor bagi kawasan N42 Meru menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Baik, peniaga Pasar Payang mahu pihak berkuasa negeri menempatkan kesemua peniaga di bawah satu bumbung apabila kompleks baru pasar itu beroperasi dalam masa terdekat. Ya, kerana setakat ini difahamkan kumpulan peniaga itu akan dibahagikan kepada dua, iaitu satu di premis sementara manakala satu lagi kumpulan di bangunan baru. Perkara itu nyata membangkitkan kemarahan mereka yang menuntut janji-janji sebelum ini untuk menempatkan kesemua peniaga di bawah satu premis ditunaikan. Wartawan Nur Hashimah Ismail yang ke Pasar Payang siang tadi dan mendengar luahan peniaga ada perinciannya. Peniaga yang ditemui menyatakan kegusaran jika perkara itu benar-benar berlaku, ia semestinya akan memberi kesan besar kepada perniagaan mereka. Pasal perjanjian asal dulu, apabila siap pasar yang baru, kita dijanjikan kesemuanya akan dipindahkan ke sana. Tapi sekarang jadi berpecah dua. Jadi peniaga-peniaga sekarang kebanyakannya tak berapa setujulah. Mana kalau boleh biar satu bumbung. Harap pihak berkuasa tempatan dengan kerajaan negeri sama-sama fikir macam mana nak
nak seragamkan kita punya peniaga kita lah sebagai satu tempat one stop. Maknanya semua dekat satu kawasan je. Sebab Pasar Payang ni memang daripada tradisi lagi, semua barang ada di sini. Dan macam ke penyanyi-penyanyi Terengganu pun macam Arwah Salim. Memang dia kalau nak boleh cari barang, kena cari di Pasar Payang. Sebab barang ada. Orang ni dia nak macam semua kat situ. Kita ni orang Melayu ni, dia kalau boleh depan mata semua dia nak depan mata. Macam kepuk ada situ, kain ada situ, semua duduk kat situ. Jadi kalau lah pindah, separuh duduk sini, separuh duduk sana, kan ada mati satu perniagaan. Ni, terutama kita orang kain ni, kalau duduk sana tak ada orang nak pergi. Kalau duduk pindah. Jadi kita ni nak suruh pindah belaka kalau boleh. Dalam pada itu, pengunjung yang ditemui mempunyai pandangan berbeza. Ada yang bersetuju dan ada yang tidak. Okey, bagi saya, okeylah. Dia ada sana basah, sini kering. Jadi tak orang cakap tak bercampur. Bagi saya sukalah. Saya tak setuju kalau asing itu. Tak ada kat orang ah. Sebab kalau orang-orang tak apa tu sikit kan, susah sikit nak jalan. Kalau macam dekat-dekat gini lain sikit. Sementara itu, kru kami cuba mendapatkan reaksi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu mengenai perkara ini, namun Datuk Bandar Rosli Latif tidak mahu memberikan sebarang komen. Pasar Payang ini terletak di bawah Dun Bandar dan ketika pilihan raya negeri berlangsung, kami turut mendapatkan reaksi 2 daripada 3 calon yang bertanding di kawasan ini mengenai masalah perniaga terbabit. Dan kita ambil perhatian dan di mana keputusan yang dibuat ini adalah kerajaan yang sebelum ini. So, apa sekalipun keputusan akhirnya yang kita kena buat adalah mestilah mengikut kehendak suara rakyat dan suara penjaja-penjaja tersebut supaya perniagaan mereka tidak terjejas seperti yang mereka akan rasakan jika keputusan itu dibuat dan memberi kesan kepada jualan mereka. Saya pun dah hubungi MBKT sendiri, mereka pun tidaklah kata keputusan tu dah muktamad betul-betul. Mereka akan kaji lagi sedikit sebanyak apa keperluan, kalau tak pindah macam mana, kalau pindah macam mana, dan saya rasa mereka akan kira semua, akan mengambil aspek yang dikira tidak menyusahkan orang datang dan juga boleh memberi keselesaan pada para peniaga. Kompleks baharu Pasar Payang yang terletak hanya bersebelahan dengan premis sementara pasar ketika ini dijangka beroperasi selepas PRN ini dan akan menempatkan kira-kira 500 peniaga. Bagaimanapun, jumlah sebenar peniaga Pasar Payang dilaporkan hampir 730 orang. Ikonik Terengganu Pasar Payang dilaporkan akan terbahagi kepada 2. Pasar Payang 1 akan menempatkan kraftangan dan pakaian, manakala Pasar Payang 2 akan menempatkan barangan kering seperti peniaga keropok, peniaga runcit dan juga barangan basah. Apa yang membimbangkan, peniaga bakal menanggung kerugian kerana kehilangan pelancong luar dan juga pelanggan tetap warga tempatan. Kerana sebelum ini, Pasar Payang memang terkenal sebagai one-stop center. Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Zamir Zulkifli, Terengganu untuk TV Al-Hijrah. Lepas ini, penduduk Tanjung Dawai tagih air bersih. Penduduk Kampung Berjaya di Dun Sukamenanti Alor berharap projek penggantian Jambatan Manjelara tidak akan tertangguh dan dapat disiapkan secepat mungkin. Kata penduduk, dengan penutupan laluan untuk ke lokasi utama di Bandar Alor, mereka kini terpaksa menggunakan laluan lain yang lebih jauh dan sesak pada waktu puncak. Zaim Zamani yang mendengar keluhan rakyat ada butirannya. Projek penggantian Jambatan Manjelara bermula sejak Julai tahun lalu dan dijangka siap 2025. Naik taraf jambatan lama itu bagi memastikan lalu lintas ke Bandar Alor lebih lancar dan sistematik untuk keselesaan pengguna jalan raya. Difahamkan,
laluan itu nanti keseluruhannya akan memiliki 4 lorong berbanding cuma 3 sebelum ini. Jambatan tersebut merupakan laluan yang menghubungkan penduduk di Kampung Berjaya untuk ke pusat Bandar Alor. Perjalanan melalui jambatan yang menyeberangi Sungai Kedah untuk ke Bandar Alor hanya memakan masa kira-kira 5 minit. Namun penutupan sementara jambatan tersebut menyebabkan penduduk terpaksa melalui jalan yang lebih jauh dan memakan masa sehingga 20 minit pada waktu puncak akibat kesesakan. Sekarang ni sebab nak pergi ke pusat bandar tu dia jauh sikit lah daripada perjalanan kita. Satu lagi yang jadi masalahnya bila petang-petang lah, sebab masa tu orang boleh ajar, dia jadi jam sikit lah dekat itu. Kalau boleh saya harap projek itu dapat diselesaikan dengan cepat lah. Ni dulu senang lah nak pergi pusat bandar kan. Lepas tu lah ni susah sikit lah sebab jauh pun dah tutup kan. Lepas tu minta cepat sikit lah buka. Jelas penduduk, mereka memahami pengorbanan yang terpaksa mereka lalui dan sedar projek tersebut juga akan memanfaatkan mereka. Namun menjadi harapan mereka, projek itu akan berjalan dengan lancar dan pihak-pihak berwajib perlu memastikan mereka yang telah dilantik untuk menguruskan projek tersebut dapat menyiapkannya mengikut perancangan. Sementara itu, penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Suka Menanti yang juga calon Pakatan Harapan untuk Pilihan Raya Negeri PRN Kedah, Datuk Zamri Yusof berkata, apabila projek naik taraf Jambatan Manjelara siap nanti, ia bukan hanya akan memberi keselesaan penduduk dari sudut lalu lintas tetapi juga impak pelancongan. Jelasnya, jambatan baru yang akan berada lebih tinggi dari paras sungai akan membolehkan aktiviti pelancongan untuk menelusuri Sungai Kedah. Sebelum ini, ketinggian paras air yang hampir dengan jambatan menyebabkan hanya bot kecil dapat melalui sungai tersebut dengan terpaksa menunduk ketika melalui bawah jambatan. Tetapi jambatan Manjelara itu duduk di tengah-tengah antara kawasan tempatan banjir ini yang telah pun boleh dilalui sebagai satu laluan sungai ataupun potensial untuk river cruise satu masa nanti kan. Jadi saya tengok jambatan ni yang masa tu kami lalu terpaksa tunduk dengan atas bot tu untuk lalu dan terus ke sana. Jadi sebab tu kita bawa proposal mesti diganti jambatan Manjelara ni untuk membolehkan kita guna sungai itu sebagai satu laluan yang akan jadi komersial selepas ini. Dan jambatan tu, ujar Datuk Zamri, sesiapa pun yang akan memenangi kerusi Dun tersebut perlu membantu memastikan projek itu berjalan lancar. Kami cuba mendapatkan calon Perikatan Nasional, namun beliau sibuk. Pembinaan semula Jambatan Manjelara ini memberi banyak manfaat kepada penduduk setempat kerana ia bukan sahaja akan memendekkan perjalanan untuk penduduk setempat menuju ke kawasan utama di Bandar Alor. Apabila siapnya projek Jambatan Manjelara ini, Sungai Kedah yang berada di bawah Jambatan Manjelara ini akan dapat dilalui bot pelancong yang akan menjadi salah satu tarikan terbaru untuk mereka yang bercuti ataupun melancong ke Bandar Alor. Laporan Zaim Zamani untuk Berita Al-Hijrah. Dun Tanjung Dawai akan menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon Barisan Nasional BN dan calon Perikatan Nasional PN. Dua calon ini akan dinilai dengan teliti oleh pengundi kerana beberapa kawasan di Dun ini mempunyai masalah air yang telah berlarutan selama berpuluh tahun dan memerlukan penyelesaian segera. Jadi untuk maklumat lanjut, kita berlintang langsung bersama wartawan Zaim Zamani. Silakan Zaim. Baik, terima kasih Ardi Herman di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengulas berkenaan dengan isu air yang Ardi maklumkan tadi, saya ingin memberikan sedikit fakta berkenaan dengan kerusi untuk Dewan Undangan Negeri Dun N26 Tanjung Dawai ini. Dan untuk makluman, di Dun Tanjung Dawai ini ia akan mempunyai sejumlah 54,000 pengundi yang akan membuat undian di 19 lokasi ataupun 19 kawasan pada 12 Ogos nanti. Dan untuk makluman, bagi calon yang akan bertanding di Dun
Dun Tanjung Dawai ini yang akan mewakili Barisan Nasional ialah Datuk Syaiful Hazizi dari Barisan Nasional yang akan menentang penyandang kerusi dari Perikatan Nasional iaitu saudara Hanif Ghazali atau lebih dikenali sebagai Ustaz Hanif yang memenangi kerusi Dun Tanjung Dawai pada pilihan raya yang lalu. Untuk makluman, kedua-dua mereka ini berumur 40-an dan saudara Hanif merupakan graduan Universiti Al-Azhar dalam bidang pendidikan Islam, manakala Datuk Syaiful merupakan graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dalam bidang sains politik. Jadi kedua-dua mereka ini mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan dan kita yakin masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing dalam usaha mereka untuk memperjuangkan nasib penduduk di Dun yang mereka tandingi. Baik, berkaitan dengan isu air, pagi tadi saya berpeluang untuk bertembung dengan lori syarikat air Darul Aman Sada yang dalam perjalanan untuk menghantar air ke kawasan penduduk yang terjejas bekalan air. Kami ke Lembah Bujang dan penduduk memaklumkan di sana sehingga kini mereka masih lagi mengharapkan bantuan yang dihantarkan oleh SADA selang beberapa hari disebabkan isu bekalan air di kawasan itu. Selain itu, penduduk juga memaklumkan selain bekalan air, penduduk di kawasan Lembah Bujang juga menghadapi masalah tekanan air rendah yang menyebabkan mereka terpaksa memasang pam air di rumah masing-masing yang secara tidak langsung meningkatkan kos bil elektrik bulanan mereka, dan sebab itulah mereka berharapkan calon yang bertanding akan dapat membantu menyelesaikan isu yang telah menghimpit mereka selama berpuluh-puluh tahun. Jadi saya kira setakat itu dulu, langsung daripada Kedah kita kembali kepada rakan setugas. Baik, terima kasih Zaim live dari Sungai Petani Kedah. Baik, kita berehat seketika selepas ini. Kebudayaan beri makna kepada rakyat Kelantan. Baik, negeri Kelantan atau lebih dikenali sebagai negeri Cik Siti Wan Kembang merupakan antara negeri yang popular dengan budaya. Bukan itu saja, banyak lokasi pelancongan menarik seperti tempat sejarah, tempat ibadah dan sebagainya turut menjadi daya tarikan di negeri tersebut. Jadi bagi mengetahui keindahan negeri Serambi Mekah itu dan keuntungan kepada rakyatnya, kita bersama wartawan Hanisa Hasanuddin yang kini berada di Kelantan. Hani, silakan. Baik, terima kasih Ardi Herman di studio. Assalamualaikum, selamat malam. Dan kalau anda boleh lihat, malam ini saya tengah ambil tenang-tenang, ambil angin sepoi-sepoi bahasa orang cakap di salah satu lokasi pelancongan yang cukup terkenal di Kelantan ini, iaitu di Pantai Cahaya Bulan. Dan sepanjang saya berada di sini sejak petang tadi, meskipun banyak pelancong yang hadir di PCB ini, tetapi saya dapati tiada sampah kelihatan, di mana banyak tong sampah yang telah pun disediakan. Dan sebenarnya di sini banyak juga kedai makan yang disediakan dan dibuka. Selain kedai makan, ada juga peniaga-peniaga di tepi pesisir pantai ini berniaga seperti layang-layang, permainan kanak-kanak, dan semestinya ini menjadi orang kata salah satu punca pendapatan mereka di negeri Kelantan ini. Baik, sebenarnya itu dari kalau kita lihat dari sudut pantai. Dan untuk Kelantan ini, umum kita mengetahui bahawa Kelantan ini mesra dengan pelancongan yang mesra Muslim ataupun Islamik punya pelancongan. Dan untuk di Kelantan ini sebenarnya banyak masjid yang unik dan menarik boleh dilawati di Kelantan ini. Tetapi selain masjid, terdapat juga orang kata industri pelancongan pondok ataupun madrasah. Dan sebenarnya pagi tadi saya berkesempatan singgah di salah sebuah madrasah di daerah Pasir Putih, iaitu Madrasah Ihya Ulumuddin, di mana madrasah itu menggunakan konsep gabungan tradisional dan juga moden sehingga menjadikan imej madrasah tersebut sangat-sangat unik. Dan sebenarnya ramai juga pelancong daripada luar negara yang telah pun melawati di madrasah tersebut. Antaranya adalah pelancong dari Taiwan, Indonesia dan juga Thailand. Dan saya rasa itu antara keunikan di Kelantan ini, selain tempat-tempat menarik dan juga kebudayaan mereka sendiri, di mana mereka mengekalkan tradisional seperti wayang kulit dan sebagainya. Dan saya rasa itu sahaja, Ardi.
keindahan yang saya dapat kongsikan di Kelantan pada hari ini. Kita kembali bersama Ardi di studio. Baik, terima kasih Hanisa Hasanuddin live dari Kota Baru, Kelantan. Baik, para penonton, sekian untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan Jurubahasa Isyarat Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.